أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وآل بيته وقراءة القرآن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kepada ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari Jumaat yang mulia ini kita juga tinggal kerja buat kita dan urusan-urusan kita yang terbasa pada dunia untuk kita ada di dalam masjid ataupun dalam majlis ilmi supaya kita belajar ataupun menuntut tahu perkara-perkara hak sakut paut dengan hukum-hukum agama kita, sakut paut dengan fadilat-fadilat amal ibadat, dan sakut paut dengan kisah-kisah ataupun cerita-cerita hikayat-hikayat yang sakut dengan para anbiya, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kita mempelajari ataupun kita mengetahui sedikit sebanyak daripada sejarah ataupun riwayat-riwayat Nabi itu, termasuk kata kita tu kasih dan cinta kepada Nabi Muhammad, dan perkara tu yang panggil satu terah bagi beriman. Sebagaimana katanya Ibnu Rajab, ia katanya Ibnu Rajab katanya hubbun Nabi, kasih kepada Nabi itu ia panggilnya satrul iman, maknanya setengah daripada
ataupun yang panggil asas dan tunyi bagi iman. Dengan maknanya kasih ke Nabi itu merupakan terah bagi kita tu beriman ke dia. Kalau kita tak kasih, maka beriman itu tak akan jadi, tak akan boleh seseorang itu nak percaya, nak mengaku, nak semua tak benar seseorang itu, kecuali orang itu kena kasih, cinta dan sebagainya. Dengan sebab itulah kita tengok, manakala orang itu tak cinta, tak kasih, tak kena ke Nabi, maka orang ni ia tak boleh nak mengaku di atas Nabi itu Rasul, sebagaimana berlaku ke atas orang-orang munafik. Betul? Orang munafik ni sebab apa dia tak beriman? Dia tak kena ke Nabi. Diri dia benci, diri dia tak cak, dia tak kena ke Nabi Muhammad tu, maka kepercayaan ke Nabi pun tak ada lalu dah. Nak percaya kan nama tuai tak cak, nah tuai tak kena tak kena pun tak turut semata dah. Padahal benar Nabi waktu kena belaka, tapi peribadi dia tu tak apa kena, maka lalu dia tu tak beriman. Itu sifat-sifat orang munafikun. Nah, di situlah kata Ibnu Rajabnya, kasih ke Nabi itu terah ataupun asas bagi kita tu beriman. Bila tak ada kasih, walaupun iman ada dah pun kau lama kau kurang, akhir sekalinya ia akan terbalik juga kerana kasih tak ada. Tapi dah kasih ada kemah. Lalu tu pertama kalinya ustaz bacakan atau bawa satu ayat Quran. Ayat Tuhan katanya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya telah adalah bagi kamu, hei manusia semua, hei orang-orang beriman semua, sudah ada pada kamu tu fi rasulillah, pada Rasulullah, iaitu khususnya Nabi Muhammad. Rasulullah tu banyak. Nah, pada Rasulullah iaitu pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu uswatun hasanah, iaitu satu tauladan ataupun satu perangai untuk kita tu ikut, untuk kita pakai, untuk kita tiru, iaitu teladan hasanah yang baik. Jadi segala urusan kita, segala cara hidup kita, cara makan minum kita, segala perniagaan kita, Yesus tengok di Nabi itu. Sebab ada pada Nabi itu contoh teladan yang baik dah. Nah, tak kira masalah nikah kahwin, masalah rumah tangga, masalah apa-apa, semua Tuhan katanya tengok situlah, kerana ada pada dia tu contoh teladan yang baik. Tapi hak nak dibilang, nak mengaku kata ada pada Nabi contoh teladan yang baik itu, liman kana yarjullah wal yaumil akhir, bagi mereka yang harap akan jumpa dengan Allah Taala dan mereka yang beriman dengan hari akhirat. Jadi bagi orang yang beriman dengan akhirat, iaitu bagi orang yang beriman katanya ada akhirat, adanya kiamat, dan orang yang ada harap kata satu ketika dia tu kembali jumpa dengan Tuhan, orang ni lah hak boleh terima katanya ada pada Nabi itu contoh yang baik. Tapi bagi orang yang tak boleh terima situ, orang tak ada cita-cita, tak ada percaya kata ada kiamat, tak percaya kata ada syurga neraka, tak percaya kata mati dah akan jumpa dengan Tuhan pula tu, apa kalau ada atas Nabi Muhammad, ia tak bila molek sahabat. Jadi hak Tuhan kata nilai contoh teladan baik atas Nabi ni, siapa orang tu hak beriman dengan apa? Beriman dengan akhirat ataupun beriman dengan jumpa dengan Tuhan. Jadi maknanya orang kafir, walaupun kafir jenis mana, kafir musyrikin, kafir Yahudi, kafir Nasara, kafir apa, nah, ia tak mengakui kata ada atas Nabi itu contoh teladan yang baik. Maknanya tak boleh tiru betullah. Sebab apa? Sebab Tuhan beri jamin ni, orang hak nak ambil contoh teladan baik atas Nabi ni, siapa orang beriman dengan Tuhan saja. Nah, orang tak beriman, ia tak laku betullah perangai molek atas Nabi Muhammad pun. Lalu buat kita tu kena ambil atas dia lah. Lepas tu dia kata selaginya, manakala kamu tu manakala kamu tu mengaku kata hari akhirat, wa zakarallah, hendaklah sebutkan nama Allah, wa zakarallah, dah hendaklah kamu ingatkan Allah kasiran banyak. Suratul Ahzab itu dah, hendaklah kamu banyak zikir ataupun mengingati Allah Ta'ala, mengikut
apa saja nak ingat dengan cara baca Quran ke zikir ke ikut nah, tapi tu hasih ingat kau tu banyak. Jadi pentingnya kita tu Nabi Muhammad sebagai contoh teladan bagi kita. Lalu tu kita nak kenal dia. Muhammad ni daripada manakah? Nah, ayat asal Nabi Muhammad ni ialah daripada, kita maklum kata dia tu daripada bangsa Arab Quraisy. Nah, ya Quraisy ni ke dia lagi. Ya keduduk ke, kalau kita nak tahu kata Arab ni hak sebenar bahasa Arab ni ya duduk di Yemen hak mula-mula sekali. Nah, bila kata Arab ya mari di praktik Yemen. Adapun hidup Mekah tu hak tu ya upayuk hidup di Mekah. Keturunan ni Arab ya sebenarnya ya panggilnya tepat-tepat orang Arab kebanyakan hidup di Yemen pada masa dulu, bermula daripada apa ni, daripada kaum Sabak. Kaum Sabak ni ya panggilnya hak tu herayat dalam surah Sabak, laqad kan nari sabain maskanuhum tu. Situ tu ya situ tu ya Arab dah. Sabak ni ya Arab dah dulu situ. Yang mana kerajaan Sabak ni kaum dia tu semua matahari. Nah, tapi kau Sabak, kau orang Arab duduk di Yemen di bawah kerajaan Sabak tu, ya Rasul tu duduk di Israel, duduk di Palestin. Masa tu Nabi Sulaiman duduk jadi Rasul. Balik Arab ni ya Rasul tak ada. Tuhan bakit Rasul daripada Bani Israel, iaitu Sulaiman alaihi salam. Apabila Nabi Sulaiman jadi Rasul sana, maka di Arab ni adalah seorang kerajaan yang besar namanya Sabak. Sabak ni ya pak dia tu nama Ya'rub. Ya'rub bin Sabak. Pak dia tu Sabak bin Ya'rub ni. Ya'rub ni orang ni nama Arab, asalnya Ya'rub nama orang. Jadi hak kita nak panggil Arab ni daripada orang nama Ya'rub. Daripada Ya'rub, lepas tu daripada bangsa Arab mana anak cucu orang nama Ya'rub tu dah. Nah, supaya kata bangsa Israel. Bangsa Israel ni anak cucu Israel. Nah, Israel tu nama orang, nama Nabi Yakub, nama Israel. Tu dia panggil. Lepas tu anak cucu Nabi Yakub dia panggil Bani Israel. Nah, orang Arab ya ada seorang nama Ya'rub. Ada anak yang nama Sabak. Sabak ni kerajaan besar di Yemen. Maka manakala anak cucu Ya'rub tu orang panggilnya jadi orang Arab. Hak tu panggil Arabiyah. Jadi banyak kok yang panggil pulau Arab semenanjung tanah Arab buat ni saja. Kerana apa? Kerana daripada Yemen tu asal duduk di Yemen. Manakala Yemen tu jadi hancur, sik takik dia punah. Nah, dan tanah hak dia buat untuk cocok tanah pun utuh, maka orang Yemen pun susah dia makan, dia upayuk pergi sampai Madinah, pergi Mekah di mana, daripada situlah timbulnya Arab duk Madinah duk Mekah. Daripada Arab hak Mekah tu pun dia panggil hijrah daripada Yemen juga. Madinah pun hijrah dari Yemen juga pergi makan dan habis itu keturunan Arab masa itu dah. Agama dia Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ni dia panggil Arab. Nabi Muhammad ni dia panggil Arabul Mustaqrabah. Dia panggil Arab hak capur dah, bukan Arab hak bukan dia Arab dua. Arabul Arabah sah, patut Arabul Mustaqrabah. Hak Arab Nabi Muhammad ni jadi dia capur. Capurlah mana? Bukan kata keturunan Arab semua dah. Sebab tu nenek Nabi Muhammad tu daripada Nabi Ismail, daripada Adnan tu, nah, ia bukan Arab apa tu. Kemudian kita ambil sikit, kita ambil katanya Ismail sendiri tu, anak Nabi Ibrahim tu. Ismail ni dia bukan orang Arab. Ismail ni bukan Arab. Ibrahim tu pun bukan Arab juga. Nabi Ibrahim tu bukan orang Arab. Ibrahim diberanak oleh ibu dia di dalam, kalau lah ni panggil negeri Babylon. Dah, Ibrahim tu diberanak oleh mak dia dalam negeri Babylon. Babylon ni lah ni duduk di Baghdad lah ni. Dah, Baghdad tu masa dulu nama Babylon dah lah, negeri hak maju dulu situ. Sebab tu sungai Baghdad tu, sungai Furat lah ni tu kan masa dulu dia panggil sungai Babylon. Dah masa dulu.
Maka Nabi Ibrahim beranak situ. Dia bukan orang Arab, bukan orang Arab. Tapi kerana dia ni Nabi, dia hidup dalam 5 buah negeri besar-besar. Daripada Iraq pak ia beranak, Mesir pun dia duduk, Mekah pun dia duduk, Palestin pun duduk, Yemen pun duduk. 5 negeri ni Ibrahim pergi belakang. Ibrahim pergi belakang. Jadi kah masa Nabi Ibrahim jadi Nabi itu, Bani Israel tak ada lagi atas dunia ni. Faham tak? Umat sancah Israel tak ada. Cak Israel dah yang main kekeng dia tak ada jadi lagi atas dunia ni. Sebab apa? Sebab Ibrahim tu ya orang bukan Israel dah, orang panggil orang ajam saja ya. Nah. Lepas tu bawa anak Ibrahim nama Ishak, nama Yakub. Nah, apa anak Ibrahim tu? Satunya nama Ismail. Daripada mak dia nama Hajar. Ismail ni daripada ibu dia bini Ibrahim nama Siti Hajar. Siti Hajar ni asalnya orang Mesir. Siti Hajar ni orang Mesir, jauh Egypt. Siti Hajar ni dah. Tapi manakala Ibrahim pergi ke Mesir, jalan lagi jadi kerajaan Mesir, bui seorang tino ke dia. Hajar tu lalu tu Ibrahim menjadikan isteri dia. Masa tu Ibrahim ada dah bini dengan Sarah. Dengan Sarah ada dah. Lepas tu Ibrahim duduk dengan Hajar, mari duduk di Mekah, beranak seorang, kasar-kasarnya kecil panak-panak, beranak seorang nama Ismail. Lepas tu tinggalnya Hajar di Mekah, beranak kepada Ismail. Ibrahim klik ke Palestin, bini dia saya lagi nama Sarah tu beranak juga, namanya Ishak. Jadi boleh anak kedua. Lalu tu daripada Ishak, anak Ibrahim Ishak tu, anak Ishak tu nama apa? Nama Yakub. Anak Nabi Ishak nama Yakub. Daripada Yakub itulah, anak Nabi Yakub itulah jadi Bani Israel. Daripada anak Yakub ni semua keturunan Bani Israel ni anak cucu Nabi Yakub semua. Anak cucu Nabi Yakub semua. Sebab apa? Sebab kita katakan 12 orang anak dia tu daripada Yusuf baik, daripada Benyamin baik dah. Panggil anak Nabi Yakub semua. Daripada itulah lahirnya satu umat Bani Israel, iaitu anak cucu Nabi Yakub. Mulai situ, mulai situ adanya Bani Israel atas dunia ni. Lepas tu di apa ni? Duk di Palestin lah apa tu? Duk di Palestin. Balik Nabi Ismail ni pula, Ibrahim tinggal Mekah dengan mak dia Siti Hajar. Siti Hajar beranak ke Nabi Ismail. Ismail ni bukan Arab dah. Nama Ismail ni bukan Arab. Lalu tu bila kata beranak duduk dalam Mekah, Mekah ni tanah Arab. Negeri Mekah dia panggilnya negeri Arab, bumi Arab. Tapi Ismail tu dia bukan orang Arab. Pok orang Babylon, mak orang Mesir, tapi beranak tepi Kaabah tu dah. Maka besar situ. Bila besar situ, masa tu di dalam Mekah tu puak-puak Yemen saja mai hijrah duduk situ. Dia panggil Bani Jurhum, satu puak daripada Sabak tadi duduk kuasa dalam Mekah puak ni. Puak Bani Jurhum ni duduk dalam Mekah. Nabi Ismail besar dalam Mekah, akhir sekali bining dengan apa ni, anak cucu Bani Jurhum tadi daripada bangsa Arab. Nikah dengan orang Arab. Bila nikah dengan orang Arab itulah, maka anak dia tu lepas sore-sore jadinya Arab. Dah daripada Ismail tu apa tu kepada Adnan, maka turun mari dengan sebab dia duduk bumi Mekah dan mak dia tu keturunan Arab, maka jadilah anak Ibrahim hak nama Ismail tu, pihak tu jadi keturunan orang Arab. Dia panggil Arab Musta'rabah tu kerana asal bukan Arab asli dak. Apa tu daripada anak cucu Nabi Ibrahim nama Ismail tu, sebelah lekning tu jadi Arab, dan anak cucu Ibrahim daripada Yakub sebelah lek sana tu Bani Israel. Sebab tu Tuhan ya waktu baik dalam Quran dia akik Nabi Ibrahim supaya orang Israel dengan Arab tu tak jadi kelahi, tak jadi balah. Sebab apa? Sebab Ibrahim dengan Arab ni Ibrahim dengan Israel, Ibrahim dengan orang Arab, dia panggil tok nenek tu anak cucu yang kedua.
Jadi Israel pun anak cucu Ibrahim, Arab pun anak cucu Ibrahim. Sebab tu oleh Quran yang biasa kata Nabi Muhammad, agama Muhammad tu millata abikum Ibrahim, ialah agama tok nenek kamu Ibrahim dulu, bukan agama baru dak. Bukan agama Muhammad agama baru datang dak. Agama Muhammad agama tok nenek kamu Ibrahim dulu. Sebab tu terhakik Ibrahim sangat tu tak seri kelahi di antara Israel dengan apa? Israel dengan Arab. Tak seri kelahi, tapi dia kelahi sematalah buat tu. Habis. Kalau gitu Nabi Muhammad ya daripada Nabi Adam ni ya banyak perekat. Nah, kalau kita tengok dalam sejarah tu keturunan dia daripada Adam tu sampai kepada Adnan ni ialah dalam 22 lapis dah sampai ke Adnan. Mengikut dalam ahli sejarah, ya bila kata mek di Nabi Adam turun sampai kepada Adnan. Adnan tu anak Ismail lah, dan anak cucu Ismail. Mek di Nabi Adam sampai ke Adnan tu ahli sejarah katanya tak berapa sahih mana. Maknanya nak iktimak kata rai pesing kena tu, dia kata tak ada gerak pernah juga tu. Tapi kalau mek di Adnan, Adnan, Nizar, iaitu Mudar, Ilyas, umpama tu Khuzaimah, Kinanah tu dah. Ambil di Adnan turun sampai ke Nabi Muhammad tu kira-kira 22 lapis tu. Hak ni nak bicara tarikh rak perang kata sahih tu. Sahih. Ulama-ulama tarikh kata mek di Adnan turun sampai kepada Nabi Muhammad, dia panggilnya adalah sahih. Kenapa? Kerana masa tu masa orang yang apa ni? Masa orang yang minat kepada sejarah dah. Adapun masa Adam, masa Nabi Adam tu sampai ke Ibrahim, patu Ibrahim sampai ke Adnan tu, jadi hak tu dia katanya nak rak perang kata sahih semua tu, tak ada siapa dia berani jamin oleh kerana masa yang lama. Oleh kerana masa yang lama. Patu mek dia Adnan ni sampai ke Nabi Muhammad tu ya 22 lapis. 22 lapis. Ustaz nak bacanya Adnan ni anak dia nama Ma'ad. Nama Ma'ad. Kalau baca oleh atas tu mari. Adnan ni anak dia nama Ma'ad. Ma'ad ni anak dia nama Nizar. Kita baca oleh Zangi tu. Ibni Nizar, Ibni Ma'ad, Ibni Adnan tu. Anak Nizar ni nama Mudar. Anak Mudar ni nama Ilyas. Anak Ilyas ni nama Mudrikah. Mudrikah dengan Amid Hatullah. Anak Mudrikah ni nama Khuzaimah. Ini jadi Arab ni supaya jadi Arab nama tu. Anak Khuzaimah ni nama Kinanah, nama Arab belaka. Anak Kinanah ni nama Nadir. Anak Nadir nama Malik. Anak Malik nama Quraisy. Anak Malik tu nama Quraisy. Hak ni dia panggil Arab Quraisy ni. Anak Malik ni nama Quraisy. Anak Quraisy ni nama Ghalib. Anak Ghalib nama Lu'ay. Anak Lu'ay nama Ka'ab. Anak Ka'ab nama Murrah. Anak Murrah ni nama Kilab. Anak Kilab nama Qusay. Anak Qusay ni nama Abdul Manaf. Nama Abdul Manaf. Anak Abdul Manaf ni nama Hasim. Hasim ni tu puak bagi Abdul Muttalib tu. Anak Abdul Manaf nama Hasim. Anak Hasim ni nama Abdul Muttalib. Anak Abdul Muttalib nama Abdullah. Anak Abdullah itulah nama Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Marinya 22 perekat nak sampai situ. Tapi daripada Adnan ni kau Arab jadi. Daripada Adnan tu tak Arab lagi. Mek situ tu daripada nama Mudar, daripada nama Nizar, daripada nama Mudrikah, nama Kinanah, nama Malik, tu jadi Arab habis. Adapun atas dah tu tak jadi Arab. Kerana puak ni puak duduk dalam Mekah belaka dah. Di sini Ustaz nak beri perhatian, ambil dia orang nama Quraisy tu. Quraisy ni kalau kita baca Lazangi, dia panggilnya Ibnu apa ni? Kalau kita baca Zangi, dia katanya Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihlin wasmuhu Quraisy. Jadi Quraisy dengan Fihlin ni orang nama tullah.
Kalau baca zangi ya panggil fih ni. Nah, tapi wasmuhu Quraisy ada pula yang lagi gitu. Mana orang nama fih ni? Nah, digelar panggil nama lagi dengan nama Quraisy. Gelar ya nama Quraisy. Ya nama fih ni. Tu. Jadi Quraisy ni Arab Quraisy ni tu beda orang ni. Nah, Arab Quraisy semua tu Nabi Muhammad bangsa Quraisy semua Arab dalam Mekah hak katanya Quraisyah ni daripada keturunan ni bakal Quraisy ni lah pecah marinya dalam Mekah yang panggil Arab yang terbaik. Masa ni tak ada Islam sahabat ni. Nah, masa Quraisy ni semua berhala belaka apa ni. Nah, bukan katanya agama beragama dengan Allah dah semua berhala belaka ya jadi syirik masa tu tapi yang panggil masa jahiliyah tu tak ada masalah gapalah. Nah, masa jahiliyah. Tapi oleh kerana Quraisy ni orang ada nama baik, orang ada kebesaran, anak cucu dia tu ambil orang ni lah dinamakan bangsa Quraisyah. Jadi siapa ke Nabi Muhammad 12 perekat Quraisy dengan Nabi Muhammad ni. Nah, daripada Muhammad anak Abdullah anak Abdul Muttalib anak Hasim anak Hasim anak Qusay anak Kilab anak Murrah anak Lu'ay anak Ghalib anak Fihlin iaitu nama Quraisy 12 perekat sampai situ. Itu keturunan Nabi. Nah, habis kemudian dia Nabi Muhammad diberanakkan oleh Siti Aminah. Oleh kerana Aminah pun ya orang keturunan puak tulah belaka tu dah. Siti Aminah dengan Nabi Muhammad pun dia panggil sama-sama Arab molek belaka Arab Quraisy belaka tu. Nah, jadi Siti Aminah dengan Abdullah tu sama-sama Arab Quraisy. Ayah Nabi dengan mak dia tu ialah ia panggil keturunan baik keluar dua tu. Masa tu menikah dua tu. Nah, maka kira-kiranya Nabi Muhammad mengandung oleh Siti Aminah dan manakala tahun hak nak beranak Nabi Muhammad tu iaitu 50 hari lepas daripada Tuhan melakukan Ashabul Fil. Ya dalam Quran ni duk rayak tahun beranak Nabi itu ialah tahun Tuhan atas tantera rajah mari nak keracukan Kaabah. Nah, tahun tu ustaz duk cuba hitung tengok kira-kira dengan tahun tahun kita ni duk dalam tahun beranak Nabi itu kira dengan hak-hak tahun hijrah kat tak silap kat 1100 ada tanda tak ingat tahun hijrah tahun beranak Nabi Muhammad tu kalau kata hasiah tu tak silap kat kalau tak silap tahun 1121 tu mau kalau tak silap lagu tu dah siapa kira semula tak apalah tapi nyata dalam sejarah kata Aminah beranak ke Nabi Muhammad lepas daripada kejadian Tairan Ababi itu 50 hari. Tu dah 50 hari lepas daripada kejadian Tairan Ababi itu 50 hari. Jadi Tairan Ababi ni hak Tuhan rakyat tantera rajah tu ya Tuhan berlaku puak ni di satu tempat nama Wadi Muhassin nama dia. Wadi Muhassin ni kalau kita pergi Mekah kita naik kereta di Muzdalifah. Kena Muzdalifah dah. Malam atau tidur Muzdalifah. Lepas tu bawa naik Muzdalifah tu nak masuk bumi Mina tu. Nak sampai pai Bidayatul Mina ya ada. Pai mak ya ada nak panah dia awak pai Bidayatul Mina tu di celah tu dalam 500 meter ia panggilnya Wadi Muhassin. Di situ tempat yang Tuhan atas burung ababi tahu anak batu atas Ashabul Fil. Kalau gila ni boleh goyak sini tapi ia panggil perubahan tak ada nampak bekas gapalah. Leh jarahnya di situlah tempat berlakunya. Tahu dana kata situ. Sebab ustaz baca dalam sejarah Nabi Wahji. Nah, ustaz baca dalam sejarah Nabi Wahji ni ia jalan kaki dulu. Ya Nabi semaya subuh di Muzdalifah
tidur di Muzdalifah tu, tidur situ, Nabi semaya subuh situ. Sudah maya subuh di Muzdalifah tu, Nabi jalan nak mai ke Mina ni. Nah, lalu wadi ni berjalan sampai di tempat Ashabul Fil, hak nama Wadi Muhassin ni. Nabi perakak kepada sahabat dia, suruh jalan cepat sini. Nabi tak jalan cepat, jalan deras sini. Para sahabat tanya, kenapa suruh jalan deras sini ya Rasulullah? Nabi kata sini tempat yang Tuhan turun bala kepada Ashabul Fil. Nabi kata gitu. Nah, turun bala ke Ashabul Fil dan aku takut, takut lagi, takut bala-bala tu akan kena lagi atas puak mulala ni. Nabi bimbing takut tepat turun bala ni, Nabi suruh pergi cepat. Tepat ada rahmat, maknanya duk lama tak apa, agak rahmat tu turun atas kita. Kalau bala kat atas duk belik, tepat mana turun bala, Nabi tak belik dah dah apa. Takut ada lagi bala nak kena atas hari lain. Supaya juga dengan Nabi pergi ke Tabuk. Nabi pergi Tabuk tu, dia lalu ke satu Madinah Soleh. Madinah Soleh ni dekat dengan Tabuk. Lalu situ tu, dia berlaku Madinah Soleh ni, ya Tuhan peracunya kaum Samud dan kaum Ad dulu situ. Wa Samud allazi najabu sakra bil wa tu dan di Madinah Soleh tu dekat dengan Tabuk. Para sahabat askar-askar jalan sampai situ, Nabi sederah agak situ. Nabi tak sah duk kelih, tak sah duk berdali manalah Madinah Soleh ni, tempat kaum Ad dan Samud dulu. Hak tu hantar bala situ. Para sahabat tanya apa ke deras sini? Nabi kata sini tempat tu binasa kaum Ad dan kaum Samud. Lepas tu aku bimbang takut bala tu tu masih ada lagi kena atas puak kamu. Deras situ. Asupan ni juga. Anak ayat tu serunya tempat mana turun bala walaupun lama Nabi takwi kita duk belik mana situ. Seru-seru cerita ni. Benda lama dah tu. Lama dah pun Nabi bimbang lagi. Tepat turun bala tu takut nak turun bala tambah pula. Jadi kalau kita sini kat mana pak kena bala tu, kita ingin nak belik mana ke tu. Kerana bimbang takut bala tu ada lagi. Tempat mana ada rahmat kita pergi acak-acak tak apa situ. Itu serunya lagu tu. Kemudian Ashabul Fil ni tadi ustaz bacanya, ya pucuk Ashabul Fil tu ya ada seorang raja daripada Yemen tu. Yemen ni ya asalnya orang Arab. Tapi Yemen tadi ada seorang raja yang maha amanat dalam Afrika. Ia mari pukra dalam Yemen. Paya tak seorang raja namanya Raja Ibrahim. Ia tak nama situ. Jadi Ibrahim ni raja dalam Yemen, tapi di bawah raja besar di Habasah ni. Supaya putih duduk dalam Mesir. Putih bila dia getah Mesir, ia tak raja seorang Mesir, ia tak raja apa? Nama Faruk. Raja Faruk dalam Mesir ni, raja putih tak. Manakala dia getah Mesir, ia tak raja Faruk seorang Mesir. Orang Mesir nama Faruk. Belum daripada dipatiwak oleh Jamal bin Nasir tu. Supaya ni, ia tak raja seorang nama Ibrahim. Lepas tu raja ni agama Nasara juga. Kerana Habasah tu agama Nasara, agama Kristian, maha amanat dalam Afrika. Lepas tu dia suruh raja ni buat satu gereja nak sebar agama Nasara di Yemen. Raja Ibrahim ni buat satu gereja mulai pakai nguk prakman hak raja di Habasah tu. Duit semua tu dah mau nunggui buat gereja besar situ. Tujuan gereja ni nak orang Arab tak kena pergi Mekah, tak kena pergi tawaf, tak kena pergi keliling Kaabah, pakat masuk le gereja dia kerana hak dia lebih comel, lebih molek pada Baitullah lagi. Hak dia buat. Bila dia buat gitu, satu malamnya orang Arab nama Kinanah hak kata tadi. Nama Kinanah bin Huzaimah ni belum pada Quraisy lagi orang ni. Kinanah bin Huzaimah ni dia mai percaya dengan orang buat gereja di situ tu. Buah malek masa dulu pita pun tak ada. Dia pergi masuk dalam gereja, gilele najis pergi ikut dinding-dinding gereja tu. Dia nak murih. Ihtikaran maknanya wasa nak murih doa hidup buat gereja, tujuannya orang masuk situ tak suruh pergi ke Mekah. Orang nama Kinanah ni salah satu tu nenek Nabi juga. Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah ni bila
Kinanah tu lele cuma najis di gereja ya. Esok dia bangun pagi ngah tahu kata orang Arab dah buat ni ada lain. Nah, dia tak tahu kata nama Kinanah, nama siapa-siapa yang nak gap tak boleh. Tapi nyata kata orang Arab mai percaya dengan gereja tu. Lalu tu Raja Ibrahim ni, nah, rengang pergi ke Raja Habasah Habsan hak dalam Afrika ni. Habasah itu piala ni. Bila rengang gitu, Habasah tu buat mana? Dia katanya mandah demo buat gitu, kita pergi buat Kaabah dia kata. Tu dah. Kita pergi buat Kaabah ya di Mekah tu supaya tak ada manakala Kaabah tu tak ada, demo ni tak arah nak pergi ke mana, dia kena masuk le gereja kita. Jadi kau sendiri balik Raja Habasah ni. Lepas tu dia akan bantu kamlang dia hantar mari. Lalu tu dia hantar pergi berakar gajah. Nah, dia gajah tak ada dalam negeri Arab, jaga gajah. Le Yemen tak ada. Baik mana gajah negeri Arab tak temu. Nah, lama kena orang Arab suka pergi, tak ada tahan pakai gajah Arab. Kenapa apa? Karena gajah tak ada. Tapi buat Afrika ni dia nak pergi serai Mekah, nak peracur Kaabah kerana denda tu. Gajah Habasah atas gajah besar, gajah Afrika besar atas mari ke Yemen. Nah, wi kepada Ibrahim ni pakai guna untuk mai landa, untuk mai ganye dalam Mekah ni. Ya mari bawa ngata hamba askar masuk mari jalan berapa hari dah ya Mekah dengan Yemen ni. Kalau turun orang pergi dengan kereta pak Yemen tu dia kata 7 je ya. Nah, dek Mekah nak pergi praktik Yemen sampai ke dan 7 je ya. Jari lagi apa tu befok je. Orang Yemen dengan orang Saudi ni dia setanah. Pajak jalan mari pagi tahu. Jalan masuk kok jalan kita pergi haji tu. Nah, amari Arafah sapa di Muzdalifah lalu ke tu. Tahan gajah tu sapa ke Wadi Muhassir tadi. Wadi Muhassir tu dengan Mekah tu duduk dalam 12 kilo ya. Tepat tu hantar burung ababi tahu we kena tahajah tu dalam 12 kilo nak sapa di Kaabah. Nak tahu kata gajah mari dengan tahan dia banyak ni, orang Mekah khabar tak? Khabar. Orang Mekah pakak dia mengadu kepada Abdul Muttalib kerana tu masa tu orang panggil punam dalam tu kena ke Abdul Muttalib tok Nabi dah. Pakak royak kata dia mau nak buk kita, dia mau nak surai kita. Tentera yang ramai Abdul Muttalib pun tengok kita tak ada lawai, tawakal Allah. Nanti tengok nak lawai tak ada dah dengan gajah ngapa tu. Padahal dia apa? Le Mekah ni pun hana ledah masa tu. Luar tu tak wani nak tu mana. Tapi oleh kerana dia mau kasar gitu Abdul Muttalib nanti tengok saja. Bersapa di Wadi Muhassir ni ternyata burung ababi mai tahu nak batu. Tu ternyata wa arsala alaihim tayran ababila tarbihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tahu anak batu atas gajah tadi. Nah, maka kena gajah tadi supa dan kayu. Kata tafsir lama-lama dia kata supa dan kayu makan di ulat ataupun nak nyata lagi supa dan kayu makan di menate-menate boleh juga. Nah, lah padi kita faham kayu kita ataupun semar kita manakala kambing manakala lembu tu getuh bohlah mulut dia dek mamah nyak-nyak tu jadi lagu mana padi tu ke aspi makku supornya dan kayu makan di binatang maknanya hacur lembu renyai habis gitu ya. Tapi tu itu terjemah sebagaimana dan kayu makan di ulat di situ tu payah nampak sikit rupa dia. Bila kata gajah hak kena anak batu daripada sijil daripada api neraka hak burung ababi tahu tu turut terjemah dulu yang kata supaya dan kayu makan di ulat. Jadi gagamare dan kayu makan di ulat ni kita payah nampak sikit. Nah, anak tahu tak dan kayu pelupahnya makan di gajah. Mana jadi? Hak tu nampak pelupahnya keras tu dah. Kita tebas-tebas tak sama gajah mari berat-berat makan. Hak dia kunyak dah dia gana. Hacur nyai bisnya ala gutu. Nah, itu makna ka'asfi makul. Hak nyatanya lagu tu. Tu. Maka cerita saat ni tu ya berlakunya ialah 50 hari sebelum beranak Nabi Muhammad. Berlaku cerita ni sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai 50 hari Siti Aminah pun beranak ke Nabi Muhammad Mekah. Ya tekah 50 hari itu dah. Tekah 50 hari ni ya tak ada les jalah rakyat sasa gitu. Tapi kita tahqiq boleh. Kita tahqiq tengok dalam 50 hari itu sebab beranak Nabi Muhammad tu
ya boleh apa ni, ya beranak Nabi Muhammad boleh Rabiul Awal 12 Rabiul Awal. Nah, lepas tu ya berlaku cerita ni kalau tak silap juga duduk di dalam 28 Safar gitulah kata silap. Berlaku Ashabul Fil ni dah. Kau boleh agak 28 bulan Safar. Gitu. Kau Safar kan mah ada ingat kita tengok dalam kata 15 hari dah. 15 hari. Hak beranak Nabi 12 Rabiul Awal. Habis. Kemudian adik beranak Siti Aminah, lalu itulah orang Mekah tu pakak kena ada pakak tahu. Katanya beranak Nabi Muhammad adalah tahun gajah. Karena cerita tadi. Karena cerita ni tu sangat-sangat orang Mekah tu ngeri sungguh, pakak takut belaka, pakak ketega belaka. Lalu itulah manakala beranak Siti Aminah gak, mereka itu pun sedar katanya tahun hak berlaku gajah itulah. Maka terkenalah dalam Mekah katanya sejarah untuk Mekah kata di beranak Nabi Muhammad pada tahun gajah. Kerana tadi kerana apa ni? Kerana berlakunya tentera gajah tadi. Ceritanya lagu tu. Lalu tu di beranak oleh Siti Aminah kepada Nabi Muhammad ialah kira-kiranya kita maklum belaka pada hari Senin. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Hak ni hak maklum, hak kebanyak kata. Diberanak oleh Siti Aminah kepada Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal di Mekah. Beranak tu dah. 12 Rabiul Awal ni ya kira kalau tahun orang putih gak kah beranak Nabi tu ulama tarikh katanya kena ke tahun 571. Tu tahun beranak Nabi Muhammad. Lah ni tahun putih berapa? 2013 dah. Tu tahun kau beranak Nabi duduk dalam 571. Tahun orang putih masa tu ya kan orang putih tu ya lama dah. Ya mik dia beranak Nabi Isa tu lagi. Kita tekah dengan beranak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ni 500 tahun tu dah. Lebih-lebih kita katanya. Sebab duduk ke masa beranak Nabi ni mik di tarikh Nabi Isa tu ialah 571. Beranak Nabi Muhammad oleh Aminah waktu subuh hari Senin 12 Rabiul Awal. Beranak mana? Beranak di Mekah. Lalu tu manakala dia beranak oleh Siti Aminah, turut dia cerita ni orang hak mula-mula sekali tahu kata Aminah beranak tu ialah hamba bagi pak saudara dia nama Suwaibah. Suwaibah ni orang hak tahu mula-mula sekali. Katanya apa Suwaibah ni tahu kata Aminah beranak? Kerana orang nama Suwaibah ni ia jadi hamba bagi Abu Lahab. Suwaibah ni Abu Lahab tu pak dua beradik dengan Abdullah Gumullah ayah Nabi tu, dua beradik. Kemudian balik Abu Lahab ni pun soncai benarlah kepada Aminah. Kerana apa? Kerana Aminah ni mengandung tok laki mati. Tok laki mati, Aminah duk mengandung. Maka Abu Lahab ni pun dolilah, dia panggilnya dula pisik lah kepada Aminah. Kenapa? Kerana orang mengandung tok laki tak ada. Tok laki tak ada. Dan anak dia kandung Aminah tu anak saudara Abu Lahab. Lalu tu Abu Lahab manakala ia tu buat perhatian yang rapat, ia sanglah kepada Suwaibah tu supaya gi perhatian perut koha siapa bulan koha Suwaibah tu gi buat perhatian we acak-acak. Kerana Suwaibah ni tino. Sebab ni Suwaibah ni tahu dulu. Jadi kamsang daripada toke dia lah. Amun kena gi tengok Aminah wacak sikit kerana Aminah duk mengandung sore dia tu, anak kandungan Aminah tu anak saudara aku. Anak Mullah Abdullah abaiku ke adikku lah gilah. Maka terpaksalah Suwaibah ni gi acak-acak perhatian atas Aminah. Boleh jadi malai tidur situ gatik. Sebab apa? Sebab Aminah beranak waktu subuh ni Suwaibah tu tahu dah kata lagu tu. Kita turut kita faham gak, boleh kita taklid kata malai tu Suwaibah tidur dengan Aminah boleh jadi situ. Dekat-dekat separe dulu dah. Bos sebut katanya siapa boleh gak kerada tok nenek gak, tok nenek kita tidur dak nu dah. Takut dengan beranak Malaysia susah. Masa dulu rumah pita tak lagi beranak rumah ya dah. Giduk tunggu takut beranak dengan kejut itu ini. Ahak ni pun terti gitu juga. Jadi Suwaibah tu
kita tangguh kata malam Aminah beranak tu Suhaibah tidur situ juga. Sebab beranak waktu subuh tu kalau tak duduk situ nak kita tahu kerana dia tidur rumah. Tu boleh kata lagu tu. Maka beranak Suhaibah ni tahu. Dan Suhaibah ni lah manakala ia tahu, ialah orang royak mula-mula sekali kepak darah Nabi kepada Abu Lahab. Jadi kalau kita nak serut kata orang jatuh hak mula-mula tahu kata Aminah beranak ke Nabi Muhammad daripada waris warah dia, baik Abu Talib baik siapa dia, Abu Lahab orang tahu dulu. Nah, Abu Talib tok dia. Tok dia. Abbas baik, Hamzah baik dah. Banyak lagi pak darah dia. Jadi orang hak tahu dulu Abu Lahab yang tahu dulu. Dengan Abu Talib yang tahu dulu. Tanya apa Abu Lahab tahu dulu. Padahal Abu Talib itu Abdul Muttalib tok dia. Kerana Abu Lahab ni ada hamba dia apa ni duk sakit semua Aminah, duk perhati Aminah semua. Bila kata Aminah beranak, budak dia tu macam halus dia, iaitu nya Suhaibah tu mengoyak ke Abu Lahab lalu kata semalam Aminah beranak dah kepada anak gemulah Abdullah dulu. Tu dah. Di situlah yang kita selalu kata Abu Lahab lah orang awal tahu kata Aminah beranak kepada Nabi Muhammad. Tapi dia juga dalam pak darah awal-awal yang apa ni, yang lawan Nabi Muhammad. Jadi ikut tu. Nah. Lepas tu manakala beranak situ esok ke pakat tahu belaka dah lah kata Aminah tu beranak kepada Muhammad. Maka yang nama tak ada tak lagi. Nah. Sebab tak nama ni kalau turut lala ni pun Nabi katanya iaitu pada hari yang 7. Kalau hak Nabi kita pesan ya pun hari tu juga dia sendiri diberanak oleh ibu dia Abdul Muttalib, tak nama cukup pala akikah semua tu hari yang 7 juga. Dan Nabi Muhammad pesan kepada kita semua sebagai umat dia, manakala beranak seorang budak tu suruh kita akikah, suruh kita tak nama, suruh kita cukup pala, suruh kita tahnik fi yaumis sabi'i min wiladatih, pada hari yang 7 daripada beranak dia. Maka beranak siadah tu pakat nanti masalah nak tak nama. Dan sebelum pada tu, sebelum daripada Aminah beranak ke Nabi Muhammad tu, ia ada mimpi kepada Aminah. Tu hari mimpi dia dalam zangi kata wa utiyat fil manami. Wa utiyat fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Ingat dalam zangi dah. Aminah tu ngandung mimpi dah. Wa utiyat fil manami, dan mimpi pada masa ia tidur, innaki sungguhnya kamu hai Aminah qad hamalti bi sayyidil alamin, sudah mengandung kepada seorang penghulu bagi alam ni. Wi tahu ke Aminah mak tu. Apa tu bi sayyidil alamin wa khairil bariyah, dan sebaik-baik manusia atas muka dunia ini. Wi tahu ke mak tu lagu tu. Lebih pi kata kanda lagi wasammihi iza wada'tuha Muhammadan. Kita baca zangi wasammihi, hei Aminah muntak nama budak ni iza wada'tuha, bila mau beranak dah muntak nama dia apa? Muhammadan, muntak nama Muhammad. Li'annahu satu madu ukbah, kerana budak ni akan dipuji oleh manusia semua sampai kiamat. Ini dalam zangi royak cerita ni. Tapi bagi demo lain nak percaya ke tak tahu. Orang-orang tak siarkan maulid, orang tak siarkan zangi, boleh dia tak pakai ya tak bukan hadis. Ya tak bukan hadis Nabi, tapi mari dalam cerita, dalam hikayat tu dinama di mimpi kepada Aminah. Jadi benda ni tak ada mustahil dak benda ni. Sebab apa? Sebab kita tengok kata munasabah kata cerita ni sungguh kita boleh buat hitungnya juga kata sungguh nama Muhammad ni Aminah diberi mimpi serta nama Muhammad, kita rasa boleh terima. Boleh terima lagu mana? Boleh terima ni dengan sebab kita tahu usul asal tok nenek dia, anak beranak dia ni. Bila kita buka dalam sejarah, tak ada seorang habuk orang nama Muhammad. Keturun ni mek dia ada tu dah. Mek dia ada khususnya setelah jadi Arab dah tu. Kau Israel tak apalah. Mek dia ada siapa Ibrahim tak ada kena sebut dah tu kita tak ada. Tak ada tintah langsung,
Tapi ambil daripada Adnan, hak nama Kinanah, nama Nadik, nama Malik, nama apa tu dah. Hak nama Arab dah. Tak ada lagi orang nama Muhammad situ. Tak ada lagi. Bila tak ada, balik orang ke dia ni nak pergi khayal tak nama dia payah juga. Orang ke dia tak nak fikir tak nama Muhammad tu. Dengan tak ada mari dalam mimpi ya payah juga. Kerana apa? Kerana menyalahi bagi adat tok nenek dia. Ya galik tambah-tambah style Arab. Style Arab ni kalau tok nenek nama Saud, cucu ada nama Saud. Nah, kalau tok nenek nama Fahad, cucu ada seorang nama Fahad. Galik orang Arab. Pula ni Saudi. Nah, Saudi. Misal kata Saud bin Abdul Aziz bin Saud. Aja jadi lagu tu. Asal tok nama Saud, anak nama Abdul Aziz. Anak Abdul Aziz tu nama Saud pula ya tok seorang. Orang Arab yang lagu tu galik. Cepat perhati tengok. Sebab tu nama Abdullah Muhammad Abdullah. Nah, jadi lagu tu. Osman Muhammad Osman. Jadi ambil nama tok pula. Nama Arab. Di sini kita tengok Muhammad ni bila kita tengok jarah Nabi ya tak ada. Tok nenek ya tak ada nama Muhammad sahabat. Sebab tu kita kata walaupun bukan hadis kita boleh terima kata nama Muhammad datang dalam mimpi oleh Aminah tu kita terima boleh. Tambah dalam zangi ayat tanya dibui mimpi dan suruh Aminah tak nama Muhammad bila mau beranak tak nama Muhammad benar. Tu kita boleh terima lah mimpi tu. Apa tu? Manakala siapa lagu tu beranak dah siapa hari yang 7 ni Aminah goyak kepada Abdul Muttalib oleh kerana wali dek dia. Nah, wali ni dek dituk kerana pak ada. Urusan mengekah, urusan apa, dek dituk belakang. Allah ni gitu juga. Apa kita dek ngaji hang ngekah hang apa? Siapa dia sunat ngekah? Tok bini tak sunat wak. Mak bagi budak tu tak sunat ngekah anak dia. Ni panhani yang berlaku dah sangkut kita dah. Pak mati. Beranak mari pak tak ada. Tapi yang nak ngekah saya, mak ngekah. Tak sunat mak ngekah saya. Tak sunat. Orang hak sunat wak ngekah tu wali dia apa? Tok dia wak. Tok dia wak. Lepas tu naik sampai ke atas tok nenek lagi lah. Tu kata ada tok naik pak darah. Nah, kalau tok tak ada. Beranak seorang tok tak ada. Pahak beranak ni kakak pun tak ada. Kalau ada kakak ya wak ngekah tak apa. Kakak wak akikah wira. Kata ada kakak naik pak darah dah. Mak dia tu tak ada sunat mak wak akikah kana. Pak kalau nak wak doa kita kata kita nak wak kita ada duit. Tu ada tapi tu tak ada kuam sama tak ada duit nak beli kambing 2 ekor dalam 10,000 lah ni 2 ekor. Nah, tu tak ada kerja apa duit tak ada. Kalau mak budak tu ada nak ngekah juga mak ni duit katuk tu tamlik dia panggilnya duit katuk budak ni hak wali tu ambil duit ni ambah hebah duit ni dah lepas tu buat ngekah kepada cucu ni hak lagu tu kena pas nak kita tak tahu pada syarak tu dah kadang-kadang mak buat sendiri tu tak kena ya kena kalau mak tak ada duit tak ada duit mak duit dia ada apa duit katuk ke wali ni suh dia beli kami mengekah ke cucu dia. Mak lagi buat dengan cara dia aku jadikan akikah bagi anakku dia tak ada laurat ataupun tak ada rakyat dari syarat lagu tu dia kena kau orang wali ketuk dia ataupun apa saudara sebab tu Nabi Muhammad manakala Aminah beranak balik waris Aminah semua tu tak ada duk gaduh tak ada duk tanggungjawab ham ngekah apa tak ada kenapa kerana bukan wali di fok dia dak balik Aminah ni dia tak boleh jadi wali ya lek tino. Lepas tu naik urusan Nabi Muhammad kepada pihak ayah dia, pak darah dia ayah dia, tok dia ayah dia. Padahal Siti Aminah ni ada mak ada pak juga. Tok balik tino ni tak leh mana-mana. Sebab tu bawa kata beranak Aminah, orang buat ngekah, orang cukup pala, orang tak nama, Abdul Muttalib semua tanggungjawab hal tu. Ini kaedah lah ni begitu tak? Lah ni pun lagu tu. Kalau hang ngekah, kalau bahasa pak tak ada mak ada tapi duit pun ada tapi nak buat ayah dah tak ada orang kena katuk ya je buat duit katuk ya 10,000 ke kalau sekor agak 5,000 dah lepas tu beli kambing sembelih niat ngekah dah cucu ni baru dia jadi tu kata tak tu pak darah pak darah jadi mak nak gini niat saja aku mengekah bagi anakku ni hak tu tak ada lagu tu ni hukum lagu tu bak ngekah kena ingat apa tu bawa kata belum pada sampai 7 hari
Jadi Aminah royak kepada Abdul Muttalib. Royak kepada Abdul Muttalib, royak mana? Royak katanya, anak Mullah Abdullah ni ataupun anak hamba ni suruh tak nama Muhammad. Tak nama Muhammad budak ni. Misal katanya, ya anak senang. Ai hak tu je dah. Ai hak ni wituk dia Abdul Muttalib tu dah. Tak nama anak hamba ni, tak nama Muhammad. Hari 7 bila beranak senang, hari yang 7 tu hari hak. Tahu tak? Hari hak. Lepas tu Abdul Muttalib pun tanya. Tanya kan tak nama Muhammad. Boleh jadi Abdul Muttalib cedengi orang lain. Cedengi tak nama gapo-gapo, tapi dia tak senang kata cedeng nak tak ni. Tapi bila kata Aminah tak nama Muhammad kan, Abdul Muttalib pun terima. Tak apa kalau itu. Bagi hit pun apa tak nama Muhammad. Kerana ada mimpi sebelum pada ni, marilah mimpi tak nama budak ni. Tak nama Muhammad kerana budak ni akan jadi dipuji oleh manusia siapa kiamat. Abdul Muttalib pun perhati benda tu. Bawa siapa hari Ahad tu, dia beranak Isna. Hari Ahad yang 7 tu, dia panggil semua pak dara dia tu, pak dara banyak. Moga nak tak nama, nak cukup pala, nak ngekah ni, dia panggil semua orang waris-waris ataupun jiran ni kala tu. Apa siapa masa dia, Abdul Muttalib lah tak nama. Tak nama, aku namakan budak ini samaituhu Muhammadan, makna aku tak nama budak ni dengan nama Muhammad. Tu bila tak nama tu, orang ramai-ramai dalam majlis tu, khususnya pak-pak saudara Nabi Muhammad tu, orang hak dua beradik dengan Abdullah tu, melahirkan tidak berpuas hati. Hak ramai lagi duk itu mai percaya dengan nama Muhammad. Bila mai percaya tu nanti kata nampak mung tengok ku tengok mung, jadi duk tengok wasa pelak tu. Dalam hal pelak duk nengung nama-nama, tahu kata tak fahati, ya ada orang hak tak leh tu. Tak leh kuasa nak tanya lalu dah. Tak fahati hak lain lagi, hak api ke kurang dak fahati duk leh hati sore. Hak wasa api kok kuat aku nak tanya kan tak nama ni. Lalu tu ada orang tanya Abdul Muttalib. Tanya Abdul Muttalib, apa tak nama Muhammad? Anak mulah belah kita, anak mulah adik lah kita ni, apa tak nama Muhammad? Mai dana pula nama Muhammad ni. Baka kita waris kita tak ada nama Muhammad sahabat. Tanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun waris pun kerana Aminah royak tu. Abdul Muttalib kata, sebab aku tak nama Muhammad, aku nak orang puji budak ni siapa khimat. Kerana Muhammad tu makna dia tu yang dipuji, makna gitu dah. Muhammad tu kalau kata jemaah kan, orang yang dipuji, orang kena puji. Mana lain pakat puji tah dia tu nama Muhammad. Muhammad ya isim maf'ul daripada hamada boleh. Hamada yuhamidu Muhammadun wa Muhammadun, kata ngaji nahwu. Kalau Muhammadun orang lain puji tah dia. Kalau Muhammadun orang je puji tu. Kita puji, panggil kita Muhammadun. Demo kena puji Muhammadun. Bahasa Arab panggil isim fa'il dengan isim maf'ul. Lalu tu pakat dia belaka tak nama Muhammad. Hak ni lah kita katanya nama dia tu satu perkara yang tak ada orang pakar lah pada masa tu. Malaikat Muhammad tu dimimpi oleh Allah Ta'ala kepada mak dia, tak nama Muhammad, makna dia orang yang dipuji oleh makhluk, dipuji oleh manusia semua. Atau itu je. Apa tu berlakulah akikah situ. Tapi ada juga katanya ya khilaf juga hang ngekah ni. Kalau zangi katanya Abu Muttalib lah tak nama, patu gak ngekah, patu gak waisami tak nama dia tu pada 7 tu dah serta ngekah. Ada juga setengah riwayat kata Nabi Muhammad tidak diakikahkan, malaikat yang mengikah bagi dia sendiri waktu dia tu besar. Ada juga tengok dalam Kifayatul Aqiyah dah. Dalam kitab Kifayatul Aqiyah kata Nabi Muhammad mengikah ia sendiri manakala ia besar dah. Tapi pendapat hadis kata Muhammad aqali nafsihi ni, akikah bagi diri dia ni, mengikut dalam kitab tu katanya hadis tu dhaifun kullu turukin, dia kata dah. Hadis tu dhaif belaka, tiap-tiap jalan dhaif belaka tak ada. Jadi sebab hak gagahnya Abdul Muttalib lah yang ngekah Nabi Muhammad. Jadi hak Nabi Muhammad panggil makan duri muhya ni,
Di sinilah kalau turut sebuah kitab yang dibuat oleh Allah ialah Haji Sulung dah. Tak payah lu yang buat kitab sebuah. Ya kitab yang banyak ke. Lepas tu ada kitab sebuah tu nama Gugusan Maulidin Nabi. Kitab halus begitu. Ustaz beli sebelah ni tak ada dah kitab tu duk taruh kitab duk mana dah. Gugusan Maulidin Nabi ni jadi Haji Sulung Tok Mina tu dia bagi hekpong juga katanya beranak Nabi ni Nabi ingat juga hari beranak dia dengan Nabi tu panggil orang makan jamu remah dia. Nah. Tapi setengah orang hak tak say tu dia kata hak tu hak Nabi panggil tu Nabi mengekah bagi diri dia. Setengah kata Nabi mengekah bagi diri dia. Tapi balik Haji Sulung ni dia tak tanggung mengekah kan apa? Dia tanggung kata mengekah ni tok yang mengekah dah kan Nabi. Abdul Muttalib ngekah dah. Pak Nabi nak ngekah pula apa kali ngekah? Enggak tahu sore. Kalau gitu Nabi buat ni adalah sakut pak dengan istihari besar beranak dia. Ni Haji Sulung baik juga hadis ni sebagai dalil katanya boleh. Ya wak dalil katanya Nabi Muhammad ada panggil orang jamu makan itu ni dah pada munasabah dengan boleh beranak dia tu. Tapi bagi orang tak simak duk tu dia kata hak tu Nabi buat akikah bagi diri dia. Pak balik dia mana kata ngekah apa tok yang ngekah dah apa kali ngekah tok ngekah pula yang nak ngekah pula tak boleh jadi. Jadi lagu tenah nah. Habis kemudian diberanak oleh Siti Aminah tadi pada tahun Rajab 12 Rabiul Awal. Kemudian dicarikan ibu menyusu Nabi Muhammad. Yang masa tu mula-mula tu Suwaibah tadi tu ia dah jadi hamba bagi Abu Lahab. Tapi Abu Lahab manakala dia suka panggil balas budi di atas Suwaibah tu, kih goyak kata Aminah beranak tu, jadi Abu Lahab pun merdeka dia. Letak tak dia dah. Jadi Suwaibah tu jadi orang yang merdeka, jadi orang yang Isra sebagai kita. Dengan kih apa ni? Dengan modal tak ada kena duk beli diri dia dak. Ya sahamba ni bila dia nak Isra, nak jadi orang merdeka, ia kena beli. Ia kena tuai dia tu mukatabah. Kalau mu merdeka, mu kena cari duit dekat aku 20,000, maka mu tu lucuklah dengan aku. Dia panggil hamba mukatabah. Hamba lagu ni hak dalam hukum kata boleh makan zakat ni. Ya hamba sebenarnya tak boleh makan zakat. Tapi hamba hak toke dia tu pera lama dah. Pera duk tolong kerja ngaya dah 10 tahun dah. Lepas tu hamba pun duk minta wi Isra' lah pada hamba ni, hamba rasa nak jadi orang yang Isra' pun kata dah. Maka toke dia pun nyanyi, suruh dia cari duit. Kalau mu nak merdeka, nak Isra' pada aku beli mu dulu 100,000 dah. Mu kena cari duit bayar kat aku 20,000 tak apa dah. Dah boleh bila 20,000 aku merdeka kamu daripada aku. Maka hamba ni semenjak pada toke yang kata gitu, ia boleh pergi cari zakat, boleh makan zakat. Hak ni dalam Quran tu wafir riqab, hak dalam asnah. Asnah kata hamba makan zakat hamba ni. Makan zakat untuk nak tebus diri dia daripada jadi hamba toke dia tu. Kalau nak 20 cari cukup 20, diri toke lepas daripada hamba. Nak ambil 100 tak boleh kerana dia toke nak 20 je. Tu dia panggil hamba boleh makan zakat. Kalau hamba lain tu tak boleh. Ni panggil wafir riqab, dalam Quran kata asnah zakat tu boleh. Maka Suwaibah ni tokenya lepas dah mudah, tak ada kena bayar duit dah. Kerana tokenya pak darah Nabi dah Abu Lahab. Maka di dalam hal tu duk nyusu dengan Aminah sementara nak boleh orang yang nyusu dia. Kerana pada labuk hak ni dia panggil adat lah. Adat orang Arab pada masa tu manakala di beranaklah mana-mana seorang budak-budak bebel laginya orang yang ada nama mak tak menyusu sendiri. Mak menyusu tidak beberapa hari, kemudian ia kena cari orang menyusu ke anak dia. Bukan kata mak tak ada pergi kerja kok nak dah. Ya orang anak sama dak kerja, Aminah tak ada buat apa. Tapi hak ni dia panggil adat resah dia. Adat resah dia tu kena orang menyusu. Padahal Aminah tak sibuk pos sekali, tak ada berniaga, tak ada jual tu perah dak. Tapi kerana orang masa tu bila beranak dah kena ada orang menyusu ke 2-3 orang menyusu dia. Boleh jadinya menyusu ni boleh jadi nak banyak adik-beradik. Masa tu dah boleh jadi nak banyak adik-beradik. Kerana orang tak ada adik-beradik tu, jadi manakala tak ada menyusu pula, ya ada adik-beradik dia lah.
Tapi manakala ada mak menyusu, anak mak menyusu dia tu jadi saudara dia habis pada syarat. Jadi adik-beradik ramai dah. Nah, kalau supaya Nabi Muhammad dah tengok, apa yang menyusu dah 3 orang. Nabi Muhammad seorang cokoh ya. Tak ada adik-beradik, tak ada agama. Nah, kalau tak ada elai menyusu, maknanya dia seorang diri. Lalu tu dicari ke ibu menyusu 2 orang menyusu ke dia. Jadi satunya nama Suwaibah tadi, yang keduanya nama Halimah. Halimah Sa'diyah dengan Suwaibah Aslamiyah dah. Maka manakala orang 2 ni menyusu Nabi, anak Halimah tu jadi adik, jadi 2 beradik, jadi saudara dengan Nabi, anak Suwaibah pun saudara dengan Nabi. Jadi maknanya saudara dalam menyusu ni supaya saudara dengan darah dah. Tak boleh nikah, tak boleh apa gitu. Nah, tak ada jadi pendek kata jadi mahram supaya 2 beradik sungguh. Tak jadi haram, tak jadi tengok kena tuduh arak dak, supaya adik-beradik dengan darah dah. Kalau adik-adik menyusu. Jadi boleh jadi kerana nak membanyakkan saudara ke Nabi Muhammad, kerana Nabi tu buat seorang. Nah, nak membanyakkan adik-beradik ke Nabi Muhammad, kerana Nabi tu buat seorang cekoh, tak ada yang lain. Duduk situ. Lalu tu manakala Abdul Muttalib cari orang nak menyusu Nabi, ya masa tu ya nak orang molek juga. Nak orang tutur kata baik, mulut pun molek, tabarrukan yang tafaulan wa tabarrukan. Namai orang mulut tak tu kalu, perangai tak apa molek, takut budak terpengaruh dengan perangai tu. Nah, ya orang menyusu dah. Dek minum air susu dia, pak ifanga dia, takut jadi jakit pak ifanga gitu. Ya tak sega. Ya nak orang molek-molek juga menyusu ni. Lalu tu Abdul Muttalib tu Nabi Muhammad tu tengok orang menyusu, ia kena ke Suwaibah tadi. Suwaibah orang hak hamba bagi Abul Haq tu. Kerana orang ni duk jadi hamba anak je dah tahu perangai dah. Walaupun ia hamba, tapi ia jadi orang merdeka dah. Lalu itulah Abdul Muttalib ambil Suwaibah ni jadi mak menyusu dengan Nabi Muhammad. Jadi Suwaibah lah duk tera dia. Suwaibah ni ia mati dia hijrah dengan Nabi juga Suwaibah. Nah, Nabi upaya ia dah hijrah juga, kama dia kubur duduk di Baqi' juga. Suwaibah Aslamiyah ni kubur duduk di kubur Baqi' di Madinah juga. Dia hijrah dengan Nabi, mati masuk kubur dia ni. Dah. Apa tu duduk dengan Suwaibah 2 tahun. Nah, sampai 2 tahun duduk dengan Suwaibah tu, lepas tu akhir sekalinya ia masa menyusu 2 tahun ya. Nah, ia balik masa Islam ni masa menyusu 2 tahun, tak apa 2 tahun dengan Suwaibah. Duk dengan Suwaibah sultan, lepas tu akhir sekalinya ia cari lain pula, nah, iaitu orang yang keduanya nama Halimah. Halimah Sa'diyah ni, hak ni orang darat. Halimah ni orang kampung. Bukit orang Labana Mekah dak, orang kampung mereka tanya, orang duk bukit-bukit lah. Nah, Halimah ni. Lalu tu Halimah ni ambil pergi Pero. Orang molek kerana orang berjuruh. Abdul Muttalib juga pilih dia. Nah, lalu tu ada dengan Halimah ni, di sinilah Halimah ya ada anak juga. Ada anak beberapa orang mengikut sejarah. Kalau baca Zangi dah, baca Zangi Halimah ni, ya dulu ya susah. Susah dah, pera kambing sikit-sikit, tapi boya pera Nabi Muhammad duk ngaya ni, rezeki dia kau mudah. Kambing dia tu hadap beranak seko sekali tu, ngah kembar semua dua kali tu baik. Ni turut oleh sejarah, tengok dalam Zangi ada cerita ni. Nah, yang panggil keberkatan Nabi Muhammad duk dengan Halimah dapat kesenangan dari segi rezeki, mata pun cari rezeki jadi banyak. Kambing tu pendek kata susu penuh semua. Dan beranak pun dua-dua semua kambing. Jadi mudah kehidupan Halimah awal dia duk dengan Nabi. Tapi saya sekalinya Halimah tak boleh pera lama Nabi Muhammad, kerana berlakunya Jibril mai Nabi Muhammad buat pergi naik atas bukit, belah dada Nabi Muhammad masa duduk dengan Halimah ni. Yang menyebabkan Halimah ni tak berani nak pera Nabi Muhammad, takut hilang. Lah mana? Satu hari hak jadi cerita Halimah ni takut ngeri ni. Jadi Nabi duk main dengan anak dia. Dengan anak Halimah tu. Nah, Nabi duk main dengan anak Halimah. Ya, anak Halimah ni 3 orang. Nah, satu nama Abdullah bin Haris, yang keduanya nama Anisah binti Haris, yang tiganya nama Syaimah binti Haris. Jatuh seorang, tina 2 orang. Jadi
anak Halimah semua ni, Abdullah baik, Anisah baik, Syaimak ni baik, jadi saudara adik-beradik Nabi. Nah, maknanya tak ada nikah. Jadi dua beradik, Nabi dengan Anisah bin Harith dengan Syaimak bin Harith. Abdullah tu Najat. Nah, duk main dengan Abdullah. Dalam Nabi duk main dengan Abdullah tu, mari seorang laki-laki pakai cuk putih ambil Muhammad orang naik atas bukit. Ambil dapat Abdullah ni. Orang pelik mari pakai cuk putih tak tahu tamai dana, ambil Muhammad orang naik pergi atas bukit perak takar pergi. Abdullah tengok dapat mata dia ambil pergi. Lalu tak Abdullah ni teriak lari kelik royak ke mama dia. Halimah tu kata orang curi Muhammad. Tu dah. Bila kata orang curi Muhammad kat Halimah gaduh semati muka. Ia makan upah pera. Nyusu ni upah bukan nyusu peri. Upah maknanya upah menyusu, tiba-tiba ngagi hilang anak orang. Tu gak darah nak fikir. Tambah-tambah orang perekat ni, orang perekat lebih le Mekah ni. Bukan orang tamadan dak. Anak orang lebih, anak cucu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni sebagai punah le Mekah ada masa tu. Cau merang le Mekah duk dia masa tu. Gapa-gapa le Mekah sudah di Abdul Muttalib belaka. Pergi mana situ. Dihilang anak orang ni enggak, tu tak nak gamuk Halimah dah. Serau duk seleh lah kita katanya. Lepas tu lagi, ia pun tak tahu tak pergi mana. Susah habis susah hati kerana hilang. Dia kata orang curi tak boleh gelik dah. Akhir sekali berlama atas turun Muhammad turun cokok-cokok sebenarnya. Di situ ya Jibril dah ambil itu kena ke Jibril, ambil Nabi Muhammad belahkan dada kali yang pertama. Ni belah dada Nabi Muhammad kali pertama sini jadi ni. Belah dada cuci benda-benda yang tak baik di atas bukit masa dia duduk dengan Halimah. Bila Muhammad mari ni, Muhammad royak qada tu ya, dah ada orang ambil bagi. Lepas tu Halimah pun berhenti cerita tu pasal takutlah. Ni mujur yang mata kelik. Ambil tak atas kelik kat tidur dia. Dia tak tahu kata tak makat ambil atas kelik dah. Takut hilang pula kali lagi. Lalu Tok Aminah ni kelik di hantar ke Al-Muttalib. Tak berani pegang. Tak berani pegang tu lah kerana takut hilang. Atas kelik. Baru lepas tu dia duduk, lalu tu duduk pula dengan mak dia. Lepas tu sudahlah duduk dengan mak dia siapa umur 9 tahun. Duduk dengan Aminah siapa umur 9 tahun ya susul pahdah tu. Kerana dia balik dalam Islam ni dia kena menyusul 2 tahun ni. Dalam Quran pun ayat 2 tahun juga masa menyusul fi amai ni dah. 2 tahun menyusul. Lepas tu kelik duduk dengan Aminah semula pula. Duduk dengan Aminah pun segala urusan gapa makan minum nafkah pun Abdul Muttalib sebagai wali. Wali dia. Masa sampai 9 tahun Siti Aminah pun ajak Nabi Muhammad pergi ziarah kubur ayah dia nama Abdullah. Yang masa 9 tahun situ. 9 tahun ni kita tak boleh kecek dah ada. Boleh kecek, tanya, boleh royak belakalah. Jadi ada kerongkang, ada rancangan Aminah nak bawa anak dia Muhammad nak pergi ziarah kubur tok laki dia ataupun nak pergi ziarah kubur pak bagi ayah bagi Muhammad tadi nama Abdullah, yang mana Abdullah ni mati di Madinah. Abdullah ni tak ayak kubur mana tapi mati di Madinah Abdullah ni. Jadi balik Aminah nak pergi pun dia kena tahulah katanya mati di Madinah tu kubur mana-mana tu dia kena cari kaum mucirat. Sebab di Madinah ni ia ada waris bagi Abdullah tu ada. Waris Abdullah ayah Nabi waris yang ada di Madinah. Kata baca Zangi min Bani Najjar. Bani Najjar dia Zangi ada Najjariyah ni. Akhwalihi min Najjariyah tu dah. Maknanya adik-beradik dia daripada keturunan Bani Najjar. Puak Madinah Bani Najjar waris dia saja. Lalu tu Abdullah pergi bila dia pergi sampai di Syam, Allah kelik itu masuk Madinah berjatuh sakit kan. Jadi waris dah sakit sana, warislah cara bila tak mati puak Bani Najjar dah cara kematian Abdullah. Lalu tu Aminah gini pun dia kena pergi cari Bani Najjar ni nak tahu Abdullah tu kubur mana. Najjariyah ni. Maka gilah apa ni? Gi Aminah tu dah. Tengah katanya dia pergi 3 orang.
Satu riwayat katanya Aminah seorang. Nah. Lepas tu Nabi Muhammad. Nah. Lepas tak silap saya lagi Suwaibah tu rasa seorang lagi dah 3 orang. Tengok katanya Aminah, Abdul Muttalib, Nabi Muhammad. Jadi riwayat main lagu tu. Nah, tapi hak masyhur ke keceknya ialah Aminah, lepas tu Khadir Aminah tu seorang, lepas tu Nabi Muhammad seorang. Jadi Abdul Muttalib tak pergi. Tu hak ni hak masyhur kecek. Sebab apa? Sebab manakala Nabi Muhammad kelik dengan Khadir dengan hamba bagi mama dia tu, jadi Abdul Muttalib tanya di mana mak duduk mana, Nabi Muhammad kata ibu dia mati situ tu. Tanda kata Abdul Muttalib tu tak pergi. Nah, kaya pergi tak tanya kan. Dia tanya katanya di mana ibu tak ada klik sekali ni. Nah, Nabi Muhammad tanya ibu dia tu mati. Lalu tu klik dengan 2 orang apa ni? Dengan 2 orang Khadir mak dia tu. Dalil situ katanya Abdul Muttalib tak pergi. Tapi buat tengok hal lain lagi tu, kita nak wikrak masalah gi 3 orang tu rasa apa musyakah juga. Nah, Tina 2 orang, Aminah masa tu. Nah, bukan duk tua tu. Aminah anak sulung seorang, umur 9 tahun. Nah, orang Tina anak sulung umur 9 tahun, tengah-tengah duk comel, tengah-tengah duk muda lagi dah. Nak gi Madinah ni 3 beranak tu boleh pergi ke tak dari sangka orang Arab pada masa tu jahiliah. Tu satu benda pula fikir situ. Nah, nak boleh pergi ke tak, berani ke tak. 3 orang ni duduk Mekah nak pergi Madinah, Tina semua. Nah, Tina 2 orang budak seorang. Padahal masa tu sangkung tak ada agama jahiliah tu dah. Ke takut gitu, takut gini bertenah. Di situlah bila tengok situ, tilik sini, nampaknya kena ada jatuh seorang. Dia jatuh boleh jadi Abdul Muttalib. Dah cerita. Kalau rasanya 2 orang tu berani pergi, misal kata turut riwayat kata pergi 3 orang tu, Abdul Talib duduk demoh. Tapi sama-sama ada hak pun sedap. Kalau kata Abdul Talib pergi sekali pun kita rasa boleh terima. Kenapa? Karena Madinah jauh, nak lok dengan pergi 2 orang Tina tak boleh jadi tu. Tak boleh jadi pada masa tu. Le Mekah tu lah perut jamak pergi orang tu, pergi orang ni orang jahiliah dah. Matalah nak pergi ke Madinah dengan 2 orang tu nak sampai bila. Satu perkara pula situ. Riwayat dia. Apa tu? Nabi tadi bawa mati mama dia. Nah, hak ni dia tahu katanya matilah Aminah tu dan dimasuk kubur di Abwa. Nah, masuk kubur di Abwa tu, Abwa ni dia tengah jalan Madinah juga. Nah, tapi kita pergi Madinah pun tak ada temu Abwa. Nah, tapi dia mata orang hak pergi dulu, hak Madinah jalan dulu tu, dia lalu juga Abwa, nama tempat. Hak jalan lah ni tak ada lah. Nah, tak ada lalu. Lepas tu tak ada mak, tak ada apa, umur masa tu 4 tahun. Nah, umur masa tu 4 tahun. Lepas tu buat tak ada tu naik ke wali dah lah. Balik mak Halimah ni, pak Halimah apa ni? Pak Siti Aminah, balik tok dia lek Tina tu. Ada ramah. Mak darah Nabi ramah. Nah, tapi ia tak dalih Nabi ni kerana apa? Kerana ukurnya berat lek jatuh ni. Jadi balik mak darah dia hak Tina ramah, adik-adik Aminah tak ada pihak pera Nabi Muhammad. Orang pera tu tok hak yatim. Ya kira ada, ya kira tanya wali dek situ. Kalau kita agak tak ada kata mak darah dulu dah. Ya kita ni banyak ke mak darah dek mak lebih kuat dah dek pak dek kita sini. Kalau suruh agak suruh dek mak lah. Tapi orang Arab ya dek pak belaka jadi. Lalu tu bila kata Aminah mati, Abdul Muttalib ambil pera Nabi Muhammad sebagai wali dia. Dek ngaya dek dengan Abdul Muttalib masa tu dia tak ada musuh dak dalam. Nah, kerana umur 4 tahun tu dek dengan Abdul Muttalib 2 tahun. 2 tahun dek dengan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib pun mati pula. Jadi umur 4 tahun. Nah, dari umur 9 tahun, dari umur 8 tahun. Tu 8 tahun Abdul Muttalib mati. Bawa mati Abdul Muttalib tu, siapa dia nak cara dia? Naik kepada pak saudara nama Abu Talib. Abu Talib ni, pak darah Nabi, hak 2 beradik dengan Abdullah, seibu sebapak. Ya pak darah Nabi ni yang banyak jatuh belakang dia. Katanya Abu apa ni, kita kata Abu Lahab, Abbas, Hamzah, banyak dia lagi pak darah dia tu. Tapi hak lain tu tak ada ambil pera. Kenapa?
Kerana orang hak dekat tu ialah Abu Talib. Sebab Abu Talib dia beradik dengan Abdullah ni semua sepok. Nah, Abdul Muttalib, nah, anak hak semua sepok tu Abdullah seorang, Abu Talib seorang. Pak tulah mak tulah. Dengan Hamzah mak lain, dengan Abbas mak lain. Nah, Abbas bin Abdul Muttalib, pak darah Nabi, tapi mak lain dengan ayah. Hamzah masuk Islam, pak darah Nabi, mak lain dengan Abdullah. Sebab tu mati Abdul Muttalib, Abu Talib perokan apa? Kerana dia lebih dekat dua beradik saya bersebapak, lebih dekat daripada dua beradik sebapak. Wali lagu tu lah ni. Nah, wali nikah apa lagu tu? Wali tertib wali. Tak ada tak turun pada kakak, tak ada kakak turun kepada darah. Tapi Nabi Muhammad tu kerana dia kakak tak ada, adik tak ada. Kalau ada kakak dulu kena cara dia. Belum nak sapa kepada Abu Talib kena kakak dia sebagai wali. Nah, tapi oleh kerana dia tu seorang diri, adik tak ada, kakak tak ada, naik pak darah lalu dah. Wali kita lah ni gitu ke han nikah. Nah, han nikah pun kata ada tu ada kedak kakak retina ni. Adik ada kedak, kata tak ada, baru cari pak darah. Jadi ambil tak ada tu pak darah lalu apa budak ni. Ada. Ambil wali pak darah tak kena tinggal kakak tak boleh. Lalu terduk dengan Abu Talib ni lama. Duk dengan Abu Talib engkau siapa umur Nabi 25 tahun ke berapa tahun tu? Mek dia umur 8 tahun siapa 25. Siapa kan Nabi kita bini dengan Khadijah batu baik daripada Abu Talib. Sebab itulah orang tanya Abu Talib tu dah, tanya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, nah, apakah kamu dapat wipedah kepada Abu Talib? Padahal Abu Talib ni duk pera, duk jaga, duk apa ni, duk selera, duk cegah orang nak buat rana takdih tu dah. Tu gapo kata yang Rasulullah dapat manfaat dia di akhirat nanti. Karena orang tanya gitu tu sebab orang masa tu tahulah kau kata Abu Talib mati tak ada tutur la ilaha illallah. Nah, para sahabat tahu kata Abu Talib mati tidak bersaksi la ilaha illallah, tak ada. Ya ada juga yang katanya Abu Talib mati tak kata la ilaha illallah, tapi lepas mati tu ya Tuhan baki hidup semula menyaksi dengan Nabi semula pula. Hak ni tak ada sahih riwayat. Semua hak jumhur ahli tafsir kata Abu Talib mati le kafir belakang. Pak darah Nabi. Jadi orang tengok ni rasanya hanya juga Abu Talib tu. Nah, gebah bangun dek apa ni, dek cabai Nabi, dek belah Nabi, akhir sekali mati le kafir. Lalu tu dia tanya Nabi boleh tolong gapo gatik tah dia? Nah, setelah dia tu mati dah. Kita tengok sebelah kak cerita Abu Talib ni. Nah, jasa banyak anak dara lagi, penak terbah bangun sungguh. Nah, gi nego tu pun wak gi lagi anak pera ni, wak gi lagi Muhammad. Nah, tinggal anak rumah kau bini dan anak saudara ni wak gi. Nah, tengok kata wak gi ajar nego, bukan sakat ajar nego saja. Ya bini takut bini rumah tu wak tak sepa dia. Nah, hak ni anak benar ni anak saudara ya, sabik. Nah, kaduk ngaya tu tak apa yang boleh cara timti dah. Duk dengan orang rumah dekat nak buat lagu mana. Hak tu yang baik wak gi tu. Testung kata Abu Talib baik gajan nego, lain dan nego situ ada juga karena berasa terlalu saya buat gi ngaya juga gi nego. Tu. Lepas tu bila kata orang tanya Nabi boleh tolong gapo atik Abu Talib oleh kerana dia tu jasa banyak tolong Nabi tu gini. Nabi kata dia akan jumpa dengan Abu Talib di dalam patak neraka juga. Nah, ayah jumpa Abu Talib dalam patak neraka. Lepas tu dia pun dapat syafaat buat tubik Abu Talib daripada neraka hak dalam dan pergi letak tempat yang tohak yang azab tu rengi daripada orang lain. Jadi tolong sakat tu ya. Nah, tolong sakat tu ya. Bukan kata daripada Abu Talib duduk dalam neraka Nabi waktu tubik tak luar hidup dah syurga, tak ada lagu tu. Sebab apa? Sebab ia panggil salah dengan ayubai dia. Nah, salah tak ada dasar, tak ada nayubai lagu, tak ada nak tamanung gitu. Nengi waktu baik orang matilah kafir dia kekal neraka semata dah. Dan sungguh pun Nabi itu ada amanat, ada boleh syafaat, tapi Nabi tak buatlah moga menyalahi dengan kaedah dia. Nah, maka Nabi kada kata boleh buat lama daripada pak letih, pak panah, pak gapo, tak tepat je nyengi sikit. Tu Nabi tolong dia kada tu. Itu pun kita rasa tak ada lagi lah ngajasa dia tu. Ustaz duk seru tengok syafaat Nabi Muhammad ni
Nah, orang hak bukan Islam dua orang yang boleh sepakat dia. Nah, hak bukan mati dari Islam tapi boleh juga sepakat Nabi Muhammad dua orang, satunya Abu Lahab, yang keduanya Abu Talib. Nah, Abu Lahab ni ia dapat sepakat, maknanya Tuhan perangi sikit hari Senin. Nah, hari Senin tu Tuhan perangi lah azab dia. Tu Nabi sepakat tahu tu. Nah, ia panggil hak tu menyalahi dengan rakyat juga, kerana lain neraka ni turut Tuhan raya wala nuzikannahum minal azabil adna dah. Tuhan kata kami akan tambahlah orang duduk dalam neraka tu daripada azab yang ringan kepada azab yang berat semua tambah semua. Itu Tuhan kat level area, Tuhan akan tambah azab kau sehari kau teruk. Tapi daripada tu ada orang yang Tuhan perangi, dua orang tertentu. Daripada semua orang mati hadap dalam neraka, dua manusia saja tak masuk dalam ayat tadi. Hak lain lagi kau berat semua. Ada pun orang ni tak ada berat dak, ringi satu ketika, lepas tu berat satu ketika. Mana? Abu Lahab. Abu Lahab sungguh pun dia duduk dalam neraka, tapi Tuhan perangi dia tiap-tiap hari Senin. Lain berat sama, ya hari Senin ringi, bagi lain klik ke dasar juga. Tu Abu Lahab. Abu Talib ni perangi semua. Nah, Abu Talib ni daripada pak yang azab yang berat mari tak tempat ringi. Hak tu kalau maknanya bukan kau ringi dah, mana ringi duk tara tu semua, tak ada tambah kau teruk dak. Siapa bila-bila pun lagu tu. Tu ia panggil sepakat Nabi. Orang kafir ni hak boleh sepakat Nabi. Dua orang Abu Talib dengan Abu Lahab, dan orang yang Tuhan tak tambah azab berganda-ganda, tak ada tambah pas hari-hari, dua orang juga Abu Talib dengan Abu Lahab. Lepas tu semua di neraka ni kau sehari kau teruk belakang. Teruk dari nah lagu tu dah. Maka duk dengan Abu Talib dengan siapa Nabi Muhammad bini dah boleh ke Siti Khadijah, iaitu dalam umur 25 tahun. 25 tahun tu baru Nabi kita ia tubik dengan apa ni, dengan Abu Talib. Nah, yang Nabi tu khabar katanya Abu Talib susah, manakala ia boleh bini kaya tu. Nah, ia pun tolong juga Abu Talib lah no. Ia tolong Abu Talib, tolong perangi akan tanggungjawab Abu Talib supaya boleh kau orang kaya Khadijah tu. Ia mai anak Abu Talib duk dengan ya Sayyidina Ali tu. Nah, pero Sayyidina Ali sorang payah royak kau ampas nampak abah pak darah dia nampak ada keluasa dalam rezeki, ia suruh abah tu ambil pero sorang anak Abu Talib nama Ja'far bin Abu Talib. Dua orang ni nak perangi Abu Talib kerana Abu Talib anak banyak rezeki pun bukan kata kaya dak. Lalu tu Nabi tu Nabi ambil Ali duk ngaya anak pero lah. Nah, Nabi pero Ali suruh abah pero Ja'far sorang. Jadi gengilah Abu Talib sikit. Duduk situ. Lepas tu dia matinya Abu Talib tu sebelum setahun daripada Nabi hijrah, lama lah. Nah, Nabi duduk suku tu dengan Khadijah tu, enggak Abu Talib tu mati dalam umur Nabi 52. Nah, 25 tahun pula Nabi tu dengan Khadijah, Abu Talib duduk cara dia tu dah. Tapi tak ada betul-betul la ilaha illallah dak, sebagai buat perhatian orang Mekah nak buat gano. Tak boleh buat apa Abu Talib duk sekat, Abu Talib duk lari dah. Sai demo ni malu ke Abu Talib, tak boleh buat apa. Boleh duk taga tu. Hak ni dia panggil jasa banyak. Nabi Muhammad ni kalau kita kira pada adat, kalau Abu Talib tak ada mati ngulu tak. Abu Talib ni mati awal-awal dah. Nabi Muhammad tak boleh duk pekak selama tu. Kira pada adat lah dah. Kalau Abu Talib tu mati dulu-dulu, nascaya Nabi Muhammad tak boleh duk Mekah selama dia duk tu. Nah, mek dia jadi rasul 23 tahun, dia tak ada siapa 23 tahun dia kena undur semata dah. Kalau Abu Talib tengah mati muda, nah Khadijah pun mati dulu. Tapi dia hidup siapa situ tu kerana Abu Talib dah ada, kerana Khadijah dah ada. Dalilnya tak payah. Bah mati orang dua orang ni, maka dia tak boleh hidup lalu dah. Nah, mati Khadijah, mati Abu Talib, Nabi Muhammad hidup dak senang lalu dah. Tak ada bah lepas dah setahun kena pergi semata dah, tak pergi tak boleh. Nah, ada juga duk ngelik-ngelik, duk sabar-sabar, duk dalam susah, duk dalam tidur tak nyerah setahun lepas daripada demo tu mati. Nah, duk dalam tak senang hati itulah. Sebab tu Nabi hijrah. Nah, lepas tahun daripada matinya Abu Talib, Nabi hijrahlah. Tu jadi maknanya demo duk usaha buat gitu gini, duk sabar-sabar.
Nabi pun sudah buat keputusan kata kena pergi, tapi duk nanti masa Tuhan izinnya. Buat Tuhan izin, Nabi pun hijrah pergi Madinah. Itu di antara hari ni betul tu dah. Sakut dengan kita mai tambah semelaha Nabi ni, engok siapa ke Nabi kita wafat nah, menasabah dengan dakpe kita ni boleh makluk dah. Kata baca oleh makluk pun dah habis juga nah. Apa kita nak mari baca oleh sejarah-sejarah makluk dia tu gatik supaya kita tahu lebih banyak sikit. Hari ini kita berhenti sekat tu dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Boleh. Jalan jahiliyah. Ya dalam jahiliyah pun ada nikah kahwin juga. Nah, nikah kahwin situ ustaz baca dalam orang Arab dulu ni, ya bini itu bukan pak dah. Nah, ikut ya orang 10 seorang ada. 10 orang seorang, 7 8 orang tu sama ada. Nah, tu. Ya nikah kahwin juga. Lalu itulah manakala datang Islam nak pergi duk takut ulkaksa tu dia panggil demo rak tak boleh kerana demo nak pakai banyak. Nah, dan nak pakai banyak 7 orang 8 orang seorang, patut mari Islam nak kata kena pakai seorang. Takut orang kejut paling belakang tak boleh terima Islam. Lalu tu Islam mik jalan tengah, benar 4 orang tak apa dah demo pakai banyak tu dah. Nak turut asal banyak 4 orang ya kerana apa? Kerana timbang atas demo duk pakai banyak dah. Jadi ada lelaki bini juga. Cumanya hak tolak tu ya berlain sikit. Jahiliyah dulu tu hak kita zihar. Kita zihar bini kita tu ya tolak dah jahiliyah dulu. Tolak zihar tu tolak jahiliyah dah. Nah, bila ia tak suka bini dia, ya kata, nah, belakang mus belakang mak aku dah dah. Bila kata gitu, nunjuk kata ia tak boleh tidur dah dengan bini dia. Itu masa jahiliyah dulu lagu tu. Tolak jahiliyah dah zihar tu. Jadi bini jugalah. Apa ni ada nikah kahwin tapi cara dia lah, cara jahiliyah dia. Jadi masalah Nabi itu dengan Abu dia tak terima Islam. Padahal di pertama kali itu buatnya kata dia itu adalah itu adalah hukum. Allah. Ya pada masa tu ya panggil masa tu masa jahiliyah dah. Bukan masa Allah tu dah. Bab besar dah ni kita faham katanya manakala Abu Talib tu tak Islam. Nah. Jadi kita panggil katanya hak hukum kata tak boleh makan minum, tak boleh sembelih dia tu, hak ni boleh jadi mari lepas daripada tu. Nah, hukum kata innamal musyrikuna najisun ni umpama tahas meleher dan mau tak boleh makan tu, ia mari lepas dah tu. Faham lagu tu dah. Sebab kau Nabi duk jadi rasul dah tu duk dengan Abu Talib lagi. Nah, bila duk situ, bila Abu Talib tu bukan Islam, bini dia pun bukan Islam juga. Masa tu jadi dak Islam situ panggil kafirun dah kerana rasul ada ni. Belum waktu dia panggil jahiliyah tak apalah dah. Jadi kafir dah. Patut makan minum. Ustaz kerti kata masa tu jadi hukum tu tak ada lagi masalah. Makan minum siapa ada boleh dia tak lagi situ. Ya di segi sirih tak ada, sama di segi sembelih tu ya tak ada mai lagi kata kena sembelih orang Islam gini ni. Hukum tu kerana benda ni golek ke mari Madinah belaka. Nah, hukum sembelih hukum apa golek ke di Madinah, ya Mekah ni kau data berimeh gitu ya. Apa ni soal kata cuci najis tu hak tu ya panggil hukum syarak ya bina di atas adat dah tu. Nah, bila adat tu cumanya berat dengan hukumnya. Pada adat pun kena cuci dah benda tu. Jadi gitu dah. Maknanya dah mau basuh sirih sepatu jugalah masa dulu tu. Cuma khas melehar tu ya mari ke dia. Setelah Nabi ke Madinah segala hukum lain mari Madinah belaka. Cuma Mekah ni akadah gitu ya banyak ke. Gitu hak reti. Ya masa jahiliyah ni ya ambil daripada kehilangan Nabi Isa dah. Nabi Isa ni terhak kat naik langit. Kah mula-mula tu kah mulakat tu. Jadi orang tu maknanya duk pakar dengan laksud dia lah. Nah, tapi sebenarnya buat akad Nabi, mati Nabi,
ya hukum dia habislah hak Nabi dulu. Bermati Nabi tak ada hukum ya pun nasah lalu dah. Tapi manusia tu duk di dalam pakar hukum Nabi Isa lah. Padahal tu hendak kira dah masa tu. Maka kalama tu jadi jahiliah dengan sebab Nabi tak ada tu. Jahiliah ambil di 500 tahun ambil di hilang Nabi Isa tu. Siapa ke mana? Siapa ke tahun hak tu bakit Nabi Muhammad jadi rasul. Tu. Dalam umur Nabi 40. Nah, dalam umur Nabi 41 tahun tu baru ia panggil habis masa jahiliah. Batu hetak Nabi jadi rasul, Nabi kena pakat, Nabi kena lari, Nabi kena royak bertuhan ke Allah. Nah, berala bukan Tuhan. Tu. Masa tu ia panggil cok daripada beranak Nabi siapa ke Nabi umur 41 tu celah tu yang panggil duduklah jahiliah. Tapi jahiliah pun orang bahasa molek, orang bahasa tak sembah wala, tak sembah wala juga. Nah, tak sembah berada. Pak Ali duduklah jahiliah, tak sembah wala. Orang bahasa tak minat awak, tak minat awak betul lah. Tapi masa tu masa jahiliah dia panggil. Siapa ke Nabi prakat kata dia tu rasul, habis jahiliah. Orang tak bimi kafir. Kan masa tu tak bimi pun tak ada apa. Nabi tak ada tahu apa kata ya rasul. Duk jurus cara dia gitu ya masa tu. Atu ya. Jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdi qaumana fa innahum la yafqahun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'qilun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.